Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cerita orang muda dalam episod yang ke-17 akan membincangkan tentang pelaksanaan hudud di Kelantan dan implikasinya kepada orang muda. Dan hari ini kita bertuah kerana bersama saya di studio pada hari ini ialah seorang ahli parlimen Parit Buntar, iaitu YB Dr. Mujahid Yusof Hawa. Selamat datang Doktor ke studio Rakyat Times. Walaupun saya tahu sibuk dengan urusan parlimen, tapi masih lagi sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini Doktor. Untuk pengetahuan semua juga, Dr. Mujahid juga merupakan seorang pengerusi Lujnah Perpaduan Nasional PAS ya Doktor. Dan okey Doktor, kita tak ada nak bincang lagi, orang kata apa, nak basa-basi, jadi kita terus saja pada soalan yang pertama dia. Semua orang dekat luar nak tahu apa sebenarnya pendapat dan pendirian Dr. Mujahid berkenaan dengan enactment jenayah syariah yang telah diluluskan oleh Dun Kelantan yang juga dikenali sebagai undang-undang hudud tu Doktor. Sebenarnya sebelum kita dapat bagi satu pandangan, kita harus memahami bahawa undang-undang jenayah, enactment jenayah syariah Islam adalah merupakan undang-undang yang sudah pun dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan sejak tahun 1992 dan telah pun diluluskan. Yang disebut sebagai enactment jenayah syariah pindaan yang terkini ini, iaitu pindaan 2015. Dia merupakan satu kanun jenayah yang disebut di dalam istilah yang tepatnya ialah Undang-Undang Jenayah Syariah Islam. Hudud adalah salah satu daripada 3 cabang Undang-Undang Jenayah Syariah Islam, iaitu pertama ialah hudud, kedua ialah qisas, ketiga ialah ta'zir. So dari sudut bagaimana ia telah digubal ataupun ia telah dibentuk, ia berlaku dalam Dewan Undangan Negeri dan cuma selama ia telah diluluskan dari tahun 92 hinggalah kepada sebelum isu ini timbul, halangan pelaksanaan dari sudut ia hendak dikuatkuasakan banyak terhalang dari sudut undang-undang, iaitu Akta Mahkamah Syariah 1965 Seksyen 355 yang menetapkan bahawa setiap mahkamah syariah negeri, kerana kita hanya ada mahkamah syariah negeri, yang hendak melaksanakan sesuatu hukuman tidak boleh melebihi daripada 3 tahun penjara, 6 kali sebatan dan 5,000 denda. So isu undang-undang hudud yang lebih senang orang sebut undang-undang hudud, lebih kepada permasalahan perundangan, selain daripada ianya merupakan salah satu cabang daripada sistem syariah yang luas yang mencakupi maksud sistem hukuman di dalam syariat Islam. Bagi pandangan saya lah, kalau ditanya tentang enactment ini, bagi saya dari sudut sejarahnya tidak dapat saya penafikan bahawa ia telah pun diluluskan sejak tahun 1992, dan dia juga tidak dapat menafikan melalui proses demokrasi dalam Dewan Undangan Negeri dan bukan di belakang pintu belakang. Dan yang ketiganya ialah kita juga terpaksa akur bahawa dalam menguatkuasakan undang-undang itu yang semua sudah sedia maklum menjangkau daripada peruntukan Seksyen 355 itu adalah merupakan isu perundangan yang perlu diberi remedi supaya membuka ruang kepada dilaksanakan atau diwartakan undang-undang hudud itu. Itu pandangan saya lah. Okey. So jadi kepada para penonton juga, anda boleh bertanya pendapat dan juga berinteraksi dengan tetamu kita pada hari ini di talian 03 2035 5922. Dan sebelum kita menerima panggilan yang pertama Doktor, okey, disebabkan pelaksanaan ataupun undang-undang hudud ini telah diluluskan di Dun Kelantan, ia menyebabkan berlakunya macam, saya tak kata perpecahan, tapi berlakunya kemelut dalam Pakatan Rakyat sendiri. Jadi apa pendapat Doktor tentang situasi ini? Bagaimana PAS dan DAP hendak orang kata apa menyelesaikan persengketaan yang timbul ini Doktor?
semasa isu hudud ini timbul, ada beberapa asas yang diterima pakai sebagai term of reference oleh Pakatan Rakyat. Pertama, ia bermula dengan pengakuan bahawa hudud, undang-undang hudud atau jenayah syariah Islam ini terlebih dahulu wujud sebelum wujudnya Pakatan Rakyat. Sebab saya sebut tadi pada tahun 1992 ketika PAS mengambil balik negeri Kelantan, sebelum wujudnya Pakatan Rakyat itu sendiri, itu satu realiti. Yang kedua, kita di dalam Pakatan Rakyat sebagaimana yang disepakati, kita menghormati hak parti masing-masing. Cuma yang berlaku sedikit perdebatan ialah adakah dia termasuk dalam kerangka persefahaman bersama yang telah ditandatangani pada tahun 2009, dan juga isu-isu yang melibatkan tentang manifesto. So nak berbalik kepada konflik di situ, iaitu satu yang telah wujud sejak 1992, satu lagi yang baru wujud iaitu 2009 dan seterusnya. Maka di sanalah kita telah menerima, kita agree to disagree lah. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju, dan kita kekal dengan keadaan. Cuma isunya itu menjadi hangat apabila timbul akta ataupun enactment ini yang saya kata terhalang oleh kerana akta Mahkamah Syariah 1965. Timbulnya isu ini ialah apabila wujudnya di sana satu perdebatan sama ada kerajaan mau membuka ruang kepada undang-undang akta Mahkamah Syariah ini diberi laluan yang tidak dihadkan kepada 365. So di situlah bermula perdebatan adakah ianya perlu, dan PAS menyatakan bahawa itu hak dia untuk membawa isu ini. Tetapi yang menjadi timbul persoalannya ialah saya lebih melihat kepada bagaimana isu itu diuruskan, bukan sangat saya rasa dari segi bersetuju bahawa kita tidak bersetuju untuk tidak bersetuju itu satu reference. Cuma bagaimana mengendalikannya dari sudut ketulusan, dari sudut perbincangan terbuka, dari sudut pertanggungjawaban bersama dan sebagainya. Dan ini sekali lagi saya menyatakan bahawa isu hudud ini juga merupakan satu peluang kepada mungkin musuh politik Pakatan Rakyat daripada UMNO untuk menggunakan ini kepada kepentingan mereka dalam usaha memecahkan Pakatan Rakyat. Saya tidak nafikan adanya wujud elemen-elemen itu, kerana kita melihat bagaimana dari sudut media, bagaimana dari sudut perkara itu sendiri di dalam Barisan Nasional dalam UMNO masih belum mendapat persetujuan, tetapi sudah dimain-mainkan seolah bersetuju. Maka bagi kita seharusnya dalam hal-hal ini kita ambil dua lah. Satu, mungkin keikhlasan kita untuk melaksanakannya dengan melihat secara substantif apa permasalahannya. Yang kedua, jangan lupa pula akan teori konspirasi untuk memecah belahkan Pakatan Rakyat sebagai satu usaha melemahkan kekuatan yang selama ini telah berjaya mencabar 2/3 penguasaan UMNO Barisan Nasional dalam Parlimen. Ya, tapi ada juga yang saya terima jugalah, saya baca dia kata benda ni cuma boleh selesai apabila kepimpinan tertinggi PAS itu ditukar. Jadi apa pendapat doktor tentang perkara tersebut? Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Zarif benda itu boleh diselesaikan. Maksudnya boleh selesai macam mana tu saya tidak faham. Sebab boleh selesai itu mungkin bermakna boleh selesai, boleh dilaksanakan ke, boleh selesai tidak dilaksanakan ke, atau boleh selesai Pakatan Rakyat satu ke. Cuma saya merasakan bahawa ini benda yang masuk ke daerah yang begitu sensitif, kerana dia melibatkan soal hati. Dan kita tahu bagaimana Pakatan Rakyat sebelum ini adalah satu pakatan yang hanya membuat referensi kepada apa dipanggil bingkai kerjasama persetujuan bersama. Tetapi dari sudut perkara-perkara yang kita pegang, contohnya ada perlembagaan dan sebagainya, saya rasa itu belum ada sesuatu yang boleh kita refer tu. So saya sendiri mengelak daripada menjawab soalan sensitif itu kerana dia melibatkan soal rumah tangga parti dan sebagainya lah.
Okey doktor, saya juga menyentuh. Okey, sebelum tu kita ada boleh lagi panggilan. Okey, sebelum itu saya nak tanya juga sebelum undang-undang hudud tu dilaksanakan juga, saya dapat satu survey yang menyatakan kebanyakannya, majoriti umat Islam ataupun orang Melayu di Malaysia ni, dia kata perkara yang lebih penting di Kelantan ialah tentang pelan membangunkan Kelantan selepas banjir daripada hudud. Dan saya rasa doktor pun ada pernah bagi pernyataan tersebut. Adakah doktor bersetuju dengan survei tersebut? Sebenarnya saya menarik ya. Saya telah membuat kenyataan itu pada 7 Februari. Okey. Ketika saya berucap dalam majlis memperingati Tunku Abdul Rahman. Di dalam itu wartawan lepas tu tanya saya tentang, masa tu orang dah bincang tentang hudud hendak dibentangkan dan sebagainya. Saya menyatakan bahawa dalam soal meletakkan prioriti yang terkandung di dalam kajian fiqh yang dinamakan sebagai fiqh aulawiyat di dalam syariah, maka berpandukan itu, maka saya menyatakan adalah lebih utama. Jadi mengatakan tidak mahu melaksanakan, saya kata adalah lebih utama ditumpukan kepada pembangunan semula Kelantan setelah banjir besar yang melanda, yang melibatkan berbagai kerusakan dan kehancuran yang memerlukan bukan sedikit tenaga untuk membina semula Kelantan itu. Dan saya menyatakan bahawa itu juga adalah sebahagian daripada maksud syariat, iaitu sebagai seorang yang diberi amanah untuk memimpin negara atau negeri yang orang yang diberi kuasa, maka salah satu daripada tujuan utama kepimpinan juga adalah untuk menjaga kebajikan rakyat dia. Semua saya cakap tu 7 Februari. Kemudian saya difahamkan pada bulan Mac dilakukan satu survey oleh Merdeka Center dan mereka telah mendapati satu penemuan menyatakan bahawa 81% orang di Kelantan, pengundi di Kelantan menyatakan adalah lebih baik menumpukan kepada pembangunan semula Kelantan daripada itu. Saya menyatakan bahawa ini bukan di sini saya perlu menjelaskan, orang menganggap itu satu keadaan menolak undang-undang hudud, tapi bukan soal menolak, ia adalah merupakan satu perbahasan tentang apa yang perlu didahulukan, apa yang lebih penting dibandingkan dengan hudud dan sebagainya. Sedikit pun tidak merendahkan kepentingan hudud itu, tapi dari sudut prioriti contohnya, hatta kalau kita dalam fiqh, kalau makan telah disediakan dan waktu semayang masuk, maka didahulukan makan sebelum semayang. Kerana tujuannya apabila kita semayang, sedangkan semayang itu satu yang wajib, makan juga. Tapi kalau kita semayang sedangkan makan dah dihidangkan, kita tidak akan khusyuk dalam solat kita. Lalu lebih baik kita makan dulu baru kita. Jadi benda-benda itu dibahas. Bukan dia datang daripada orang kata pemikiran rasional kosong, tetapi dia lebih kepada persoalan hudud. Jadi bagaimanapun saya menyatakan dalam wawancara itu bahawa akhirnya ia kembali kepada keputusan parti lah. Ya, apa yang parti putus, apa yang penting. Okey, saya rasa kita akan menerima panggilan. Hello. 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 Ya, hello. Selamat petang. Ya, selamat petang. Siapa di sana? Nama saya James Wong daripada Kota Baru ya. James Wong dari Kota Baru ya. Ya. Ya, okey James, ada soalan untuk Dr. Mujahid? Ya. Siapa pun boleh jawab. I nak tanya. Okey. Sekarang ni I ada problem. Saya punya girlfriend ni Islam, saya bukan Islam. Okey. Dan kalau kita kena tangkap ya, dia akan kena hukum. Betul tak? Okey. Alright, so itu soalan dia ya, James. Pada saya itu tak not fair lah ya. So kalau dia kena hukum, boleh saya ambil dia punya tempat tak untuk kena hukum? Oh, okey. So itu soalan dia James ya. Yep. Alright, okey. Terima kasih James. So soalannya ialah berkenaan kalau dalam mungkin undang-undang hudud di situ. Kalau katakan dia seorang bukan Islam dan dia punya pasangan dia Islam, seorang perempuan Muslim dan mereka ditangkap, saya rasa persoalan ni ialah ditangkap haluat ke apa. Jadi macam mana hukuman itu?
Yang itu bukan sahaja amalan kepada undang-undang jenayah syariah yang sudah sedia ada di setiap negeri. Cuma bezanya undang-undang jenayah syariah 2. Sebab itu kita kata undang-undang jenayah syariah 2. Dua tu makna yang dah ada satu. So kita buat undang-undang jenayah syariah 2. Yang satu itu dirujuk kepada yang sedia ada, yang semua negeri ada tu. Seluruh negeri, iaitu tentang khalwat, tentang keluarga, tentang faraid, tentang harta waris. Maknanya soalan James tadi daripada Kota Baru, kalau sekadar ianya soal ditangkap kerana saya pun tidak tahu apa kesnya, mungkin berkhalwat ke apa ke, lalu yang ditangkap hanya yang muslim, yang non muslim tidak tangkap, itu adalah berpandukan kepada undang-undang syariah hanya tertakluk kepada orang muslim. Sebab itulah apa yang senario yang berlaku. Tapi itu bukan soal hudud. Itu soal undang-undang yang sudah sedia ada yang maknanya kalau sekarang kalau tak ada pun begitu. sama juga. Bukan saja di Selangor pun begitu. Di Penang pun begitu. Dan sebab undang-undang jenayah syariah, kita kena faham dari sudut undang-undang James dan juga mereka yang mendengar ialah kita kena ingat bahawa ia adalah peruntukan dalam Schedule 9. Bahawa setiap negeri boleh untuk menghubang apa-apa enactment yang dirujuk kepada enactment undang-undang Islam. Dia undang-undang keluarga dia ada, undang-undang jenayah pun dia ada. So perkara itu memang sudah sedia maklum bahawa ia terpakai hanya kepada orang Islam dan tidak terpakai kepada orang bukan Islam. So bercerita tentang masyarakat bukan Islam atau masyarakat, bagaimana doktor punya, orang kata apa, ada tak doktor dapat sebarang reaksi daripada masyarakat bukan Islam ataupun kat tempat doktor sendiri, mungkin doktor bercerita sikit pengalaman apakah diorang punya reaksi diorang bila dengar pas nak buat undang-undang hudud? Pasti saya rasa itu satu kepastian. Hatta kepada yang Melayu pun, yang Islam pun juga bertanya. Saya kena bagi perspektif dari sudut syariah ni. There is no shortcut to understand the issue. In a sense that dia bukan ada macam satu buku yang shortcut. Oh, that's I understand. I mean, want to say is that benda itu hukum jenayah syariah satu hal. Dia ada dia punya keabsahan syariat dia seperti mana yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, falsafah dia, dia punya sejarah dia, dan apa yang diamalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudutnya, dari sudut sumbernya dan sebagainya. Cuma yang timbul masalahnya ialah apabila ia hendak diperundangkan. The two issue tu kita jangan campur aduk dari segi falsafah dia, dari segi maksud dia, tujuan dia, syariat yang dijadikan, sumbernya datang kepada mana sebagainya. Sebagai seorang muslim kita tidak boleh menafikan ianya wujud dan ianya perlu diberi penghormatan yang sebagai seorang muslim meyakini ia bukan sekadar undang-undang, tapi dia adalah satu perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila ia hendak diperundangkan, di situlah akan timbul soal bagaimana ia nak dipadankan dengan kesesuaian realiti undang-undang kerangka yang sedia ada. Bagaimana ia dilihat, sejauh mana ia bercanggah, sejauh mana ia dilihat memberi impak, kesan kepada persoalan-persoalan yang timbul termasuklah non-muslim. Bagaimana ia dilihat dari sudut nilai justice yang nak dipertahankan dalam proses perundangan itu, serta ada timbul persoalan-persoalan adakah dia itu bercanggah dari sudut apabila dah ada peruntukan itu dalam penal code, sedangkan kita buat pula di dalam undang-undang syariah. Itu adalah legal issues yang diperdebatkan. Jadi bagi saya sebagai non-muslim yang di bawah lah, di mana saya banyak berinteraksi dengan mereka, so tentulah banyak persoalan-persoalan yang timbul, sama ada ianya bersifat falsafah, sama ada dia bersifat substantif syariat itu sendiri, ataupun dia soal-soal perundangan, soal-soal politik, soal-soal kefahaman dan sebagainya. Jadi bagi saya seperti atau sebagai orang yang memang banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat muslim, saya menerimanya sebagai satu usaha untuk saya teruskan outreach saya untuk memahamkan mereka dan terpulanglah kepada mereka untuk membuat penilaian, kerana saya hanya mampu menerangkannya. Cuma isu-isu perundangan dan sebagainya adalah hak mereka juga untuk mereka mengetahui.
Okey doktor. Dan kita juga akan terima satu lagi panggilan ya. Hello. Tidak ada. Terputus. Okey. Tak apa. Okey doktor. Itu dari segi masyarakat bukan Islam doktor. Jadi bagaimana pula dengan persepsi orang muda? Ada tak doktor terima sebarang soalan ataupun pandangan tentang orang muda tu, kenapa kita nak kena buat hudud sekarang? Dan itu satu. Yang kedua, apakah kesan pelaksanaan hudud itu terhadap sokongan orang muda kepada Pakatan Rakyat, terutamanya Parti PAS? Perlu diperbetulkan perkataan melaksana. Okey. Sebab isunya sekarang ialah kita baru di tahap mencari remedi. Kita baru di tahap mencari remedi perundangan. Okey. Remedi perundangan itu yang terhalang, yang saya sebut Akta Mahkamah Syariah 1965. Remedi itu bukan satu orang kata jawapan mutlak, sebab dia akan mengakibatkan implikasi selain daripada remedi itu ialah bagaimana persediaan untuk dibuat satu perundangan dari sudut pelaksanaan, technicality, proses pensabitan, proses taubat contohnya. Kemudian adakah contohnya kalau diberi laluan 365, section 355 tentang 365 itu, kalaulah diberi laluan, itu bukan sahaja bermakna semua undang-undang hudud boleh dilaksanakan. Mungkin ia hanya melibat caning, sebatan yang mungkin diberi. Kalau dalam syariat paling maksimumnya 100 rotan kepada mereka yang itu pun saya dipanggil cara sebatan pun berbeza dengan cara sebatan pun berbeza So bagi saya isu kalau kita pelaksanaan itu perlu dijelaskan. Ia lebih sekarang untuk mencari remedi. Macam mana benda itu boleh dibuat, dan akan timbullah perbahasan besar. Adakah negara kita ni negara sekular ataukah negara yang mengizinkan? So perkara itu debatable, dan saya rasa asasnya ialah negara kita bukan negara totok sekular, tetapi ialah negara kuasi sekular yang kerananya sudah menyebut tentang kedudukan Islam di dalam perlembagaan persekutuan. So itu isu-isu yang saya rasa anak-anak muda yang di luar sana bukan sekadar bersemangat pro atau kontranya, tetapi lebih penting ialah dipandu dengan ilmu dan tidak dipandu dengan emosi. Sebab saya melihat di bawah sana ada dua arus yang ekstrim. Yang menentangnya dengan berbagai reaksi atau ditanggap menentang, walaupun tidak dia menyatakan aku tidak menentang hudud, tapi cara dia itu disalah tanggap sebagai menentang hudud, atau mereka yang mempertahankannya. Yang kita takut antara dua ekstrim ini akan timbul satu orang kata pertembungan yang boleh menjejaskan hubungan antara agama. Sedangkan hudud itu kalau nak dibincangkan, biarlah dia dijadikan pembincangan yang berobjektif, pembincangan yang ada ilmiah, dan let the expert give a talk about it. Dan yang lain ni, tidaklah saya kata dia tidak ada hak untuk bertanya, tapi sekurang-kurangnya dia memberikan satu apresiasi kepada tajuk ini supaya tidak diheret kepada emosi. Kerana benda ini agak sensitif. Kalau saya menyatakan tentang sesuatu, masalah perundangan, adakah kata saya itu dilihat sebagai menentang hudud? So, saya nak letak kepada anak muda, nasihat saya yang ikhlas. Sebagai seorang Muslim, hudud itu ada di dalam syariat kita, dan dia duduk di dalam nizamul iqab atau the punishment system in the syariah. Dan punishment system ni ada dua jenis, dunia dan juga akhirat. Akhirat itu orang tu buat jahat, kalau dia tak kena hudud pun dia tetap akan dibalas balasan wa jazaa'u sayyi'atun, balasan jahat tu mislu sayyi'ah, seperti perbuatan jahat dia itu. Yang kedua ialah hukuman di dunia. Hukuman di dunia ada dua. Satu, hukuman bersifat natural. Apabila manusia tidak mengikut apa yang telah Allah SWT tetapkan, seperti alam sekitar dan sebagainya, maka berlakulah berbagai musibah, bencana dan sebagainya. Satu lagi ialah peruntukan undang-undang yang disediakan oleh syariat kepada mereka yang dilihat
tidak mencapai maksud syariat, iaitu menjaga harta, nyawa, agama, apa ni dia panggil maruah, dan juga apa dia punya jiwa dia. So itu saya rasa kita kena bahas benda itu dengan cara yang berilmu lah. Ya, bukan cara yang suka nak cakap itu nasihat saya lah pada anak-anak muda. Adakah kita akan menerima panggilan? Ya, okay, kita ada panggilan satu panggilan. Hello. Ya. Ya, hello. Siapa di talian? Waili. Okey, Waili dari mana Waili? Melaka. Dari Melaka. Okey, Waili ada soalan untuk Dr. Mujahid? Nak tanya. Okey. Dan kok itu hudud law atas Okey. Facebook dia ada tulis jika kes rogo, perempuan kena rogo, mesti 4 saksi. Tapi mesti 4 saksi lelaki lah. Kenapa perempuan tak boleh jadi saksi? Perempuan bukan manusia ke? Oh, okey. Alright. Okey, terima kasih Waili. Ya. Okey, jadi soalan dia, kenapa bila dalam dalam undang-undang hudud tu diperlukan 4 orang saksi lelaki dan bukan wanita? Okey. Dalam hal ini kita dah mula masuk technicality. Okey. Okey, kita dah mula masuk technicality. Dalam undang-undang Islam, penyaksian itu adalah level kedua pembuktian. Dia ada satu pembuktian, itu ialah pengiktirafan. Dalam sejarah Islam, apabila melibatkan kes-kes jenayah syariah ini, maka yang ada ialah pengakuan. Orang tu dia buat salah, dia mengaku. Yang kedua ialah penyaksian. Penyaksian ini ialah apabila ada saksi melihat perkara itu berlaku, dan penyaksian itu mesti disaksi oleh 4 orang yang boleh diterima penyaksian dia, sebab bagi mengelakkan penipuan dalam penyaksian. Dan yang ketiga ialah circumstantial evidence. Kalau tidak ada penyaksian, kalau tidak ada pengiktirafan, maka circumstantial evidence ataupun dipanggil qarinah, dilihat dari sudut apa yang circumstances yang ada. Mungkin ada bukti air mani ke dalam bab zina dan sebagainya. Yang disebut dirujukkan tadi daripada pemanggil daripada Melaka itu ialah rogol. Rogol ini dikatakan duduk di bawah hukum ta'zir. Ta'zir iaitu dia apa saja yang tidak diperuntukkan di dalam hukuman hudud, maka luar daripada itu dia tetap menjadi jenayah. Dan jenayah itu dinamakan sebagai ta'zir, iaitu satu kesalahan yang di luar daripada 5 peruntukan dalam hudud. Maka disitulah yang disebut sebagai ta'zir. Mengapa lelaki itu terpulang kepada orang kata kriteria penyaksian itu, kerana dia perlu adil, dia tidak menipu, tidak beremosi dan sebagainya. Namun ada pandangan para fuqaha yang mengatakan diterima juga penyaksian wanita, tapi dia kena 2 orang wanita. So bagi saya itu lebih pada isu technicality yang saya lebih mencadangkan kepada pemanggil untuk dibuat penelitian kepada enactment itu yang dipinda. Saya kalau enactment dulu saya tahulah. Kalau enactment yang baru ni saya pun sendiri belum melihatnya, yang dikatakan pindaan 2015. So itu respon saya lah. Okey. Okey doktor. Tapi sebelum itu proses tu akan dilalui juga seperti proses lain. Kena ada dakwaan, kena ada orang yang tu dia berhak untuk mempertahankan diri dia dan sebagainya. Itu semua ada proses seperti biasa. Itu yang tadi itu isu dia persediaan mahkamah, persediaan pendakwaan, persediaan hakim. Untuk dia tak boleh hakim biasa. Saya dipahamkan hakim itu perlu kepada hakim yang berpengalaman daripada hakim biasa, dan seorang yang hakim syariah biasa, dan seorang yang memang kita kata alim dalam soal ini untuk diberi nasihat. Okey. So doktor, berbalik tadi kepada tentang pandangan orang muda, saya juga nak dapatkan pandangan doktor tentang respons yang dilakukan oleh generasi muda lah terhadap hukum hudud ni. Dan salah satu saya rasa yang agak famous
baru-baru ini ialah tentang klip video BFM yang melibatkan salah seorang penyampai BFM. Jadi apa reaksi doktor tentang video klip tersebut? Saya seperti mana yang saya katakan tadi, apabila hudud dibawa ke dalam perbincangan demokratik, ya, iaitu dia masuk ke dalam hak orang untuk mengetahuinya, hak orang untuk bertanya, malah mungkin hak orang untuk mengkritik. Saya yakin bukan mengkritik undang-undang itu, tetapi mengkritik cara perundangan itu dilakukan. Di sinilah maksud saya, apabila tidak ada satu panduan yang baik, tidak berpandukan kepada ilmu, maka sedikit sahaja salah faham yang ditanggap oleh orang tertentu, apatah lagi dalam era media sosial yang sekarang ini berlega dan berluasa. Maka kes seperti Aisyah daripada BFM itu boleh berpotensi untuk muncul sebagai satu provokasi, yang soal Aisyah itu berniat provokasi tidak, itu nombor dua, tapi benda itu boleh dijadikan oleh pihak tertentu sebagai satu provokasi. Begitu juga bagi setengah-setengah yang mempertahankan itu juga, saya khawatir, kita takut dia akan jadi macam ISIS, kelompok yang jadi terlalu ekstrim, yang mencetuskan kebencian sehingga mungkin menghalalkan darah. Dan ini amat bahaya kepada sebuah masyarakat majmuk di Malaysia yang begitu sensitif dalam hubungan antara agama ini. Sebab itu saya menyatakan bahawa kita mesti berhati-hati dalam cuba untuk bercakap tajuk ini, supaya tidak ada di sana satu ruang diambil kesempatan untuk orang menggunakan bagi mencetuskan. Kerana menjaga, memelihara keharmonian kaum itu dari berbagai agama juga adalah satu maslahat yang utama dalam syariat yang kita kena jaga. Saya akhir perkara yang saya tidak mau lihat ialah apabila orang akan kaitkan, tengok bila isu hudud timbul, huru-hara negara. Bagi saya itu misrepresentation dan hudud itu bukan masalahnya. Masalahnya ialah cara bagaimana ia dibawa, cara bagaimana ia diterima oleh sebuah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang boleh menerima berbagai pandangan dan kritikan, tetapi pada waktu yang sama memelihara sensitiviti, baik yang Islam pun, baik yang bukan Islam. Okey doktor, saya rasa kita juga menerima satu lagi panggilan telefon. Hello. Ya. Ya, hello. Ya, hello. Ya, siapa dia tadi No, my name is Joe. Joe. Okey, Joe dari mana Joe? I'm from Kuching. Kuching. Okey, soalan untuk Dr. Mujahid. Okay, soalan saya, okay, boleh saya cakap, can I just speak in English? Yeah, sure. Okay, let's forget about hudud for a while. Hudud is just one part of Islamic law, right? Okay. So let's say Islamic law was to be implemented in Malaysia. What would be the implications of that on scientific research? Let's, for example, in the area of genetic modification, in the area of stem cell research. Okay. Great strides have been made in these fields as far as improving the quality of lives of human beings. And I'm just curious, if hudud were to be implemented, it's not unforeseeable that very soon Islamic rule would follow. And where does that leave us in terms of scientific progress? Okay, alright. Terima kasih Cik Jo. Okay, so thank you. Okay. If I can understand, Joe from Kuching, thank you for calling, Joe. I think what he meant was that what will happen to scientific research by implementing the law. I forgive me if I can understand. Is this equating that when you implement hudud, scientific research will be deprived of, or something like that? Which is not the equation actually. To improve, let me just get this straight, Joe. If you want to improve the quality of life, that is the utmost objective of Sharia.
because I have said this many times. If you refer to my website drmujahid.com, that Sharia law, criminal law, must come hand in hand with providing good livelihood to the people, the quality of the people. Because the issue of the philosophy behind hudud is that when someone commits in a crime, whether that commitment came through his own choice or out of his own choice, or whether his crime is because he's forced to do it out of circumstances, then you have to find the ways. For example, if someone commits theft, he did that because he doesn't have a good life, he doesn't have something to eat, then the problem is not with his crime. The problem is with the government that does not provide such livelihood. So for me, I clearly understand that Sharia, the bigger objective of Sharia is also to provide good livelihood, scientific research, scientific development. Because if the society is fully equipped with good livelihood, achievement of scientific development and attainment, then I think those who commit such crime are considered as those who are really desperate and who really have bad habit. They have no reason for them to commit such crime. So for me, there are two things here. One is why such criminal happen must also be addressed, and secondly is not just pointing down on hudud, but also looking into the bigger objective of life, giving livelihood to the people. We do not come to cut people's hands off. We should come to give good livelihood to the people. Okey, Doktor. Ini mungkin juga soalan terakhir lah untuk Doktor. Tadi pagi saya pun baru terbaca berita yang mengatakan undang-undang hudud juga mungkin tidak boleh diluluskan sebab tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Tetapi sebelum ini juga ada berita katakan Sultan Kelantan dah memberi perkenan kepada undang-undang hudud tersebut. Jadi adakah akan berlakunya perubahan dalam yang tu kita kena faham dia punya proses perundangan. Because anything that comes under Islamic law is under the jurisdiction of the king and the sultan. So itu satu. Yang kedua, parlimen akan bawa benda itu setelah mendapat konsen daripada yang dikatakan Majlis Raja-Raja. So Majlis Raja-Raja ini berfungsi untuk melihat apa saja isu yang berkenaan dengan kepentingan dan kuasa yang ada kepada majlis. Salah satu daripada jurisdiction yang ada kepada Majlis Raja-Raja ialah melihat tentang isu-isu undang-undang yang kaitannya dengan Mahkamah Syariah yang ada di federal yang dinamakan Akta Mahkamah Syariah 1965 yang menghadkan undang-undang Mahkamah Syariah yang nak dikenakan hukuman tidak boleh lebih daripada 365. So perkara itulah yang kemungkinan Majlis Raja-Raja membuat perkiraan-perkiraan tertentu. Dan dalam soal hudud Kelantan ini mungkin Sultan Kelantan memperkenankannya, tapi dari sudut proses dia mesti dibawa ke dalam pengetahuan Majlis Raja-Raja dan mendapat persetujuan sebelum ia boleh dibawa ke. Sebab itu saya menyatakan daripada awal benda ini daripada awal perlu diambil kira persoalan proses itu, di mana letaknya, supaya kita tidak dilihat dalam nak buat satu undang-undang yang mulia, satu undang-undang yang suci, yang baik, tiba-tiba dicemari dengan proses yang tidak baik. The process of making that into or legalizing hudud in itself is or must be seen transparent, must be seen following the procedure, so that kita tidak mau ram through benda itu dan dilihat sebagai bercanggah dengan undang-undang. So saya kata dua benda, satu falsafah dia, satu syariat dia kena terima dia sebagai, tapi bila kita nak melaksanakannya dia ada isu-isu yang melibatkan perundangan. Proses perundangan itu pun perlu diberi perhatian supaya tidak dilihat benda baik nak buat, tiba-tiba perundangan dia tak kena, maka akhirnya menjadi fitnah kepada kebaikan yang nak disampaikan. Maksud tu saya kata
ada pihak yang melihat ini sebagai peluang untuk memecahkan Pakatan Rakyat. Itu teori yang perlu dia fikir oleh anak muda juga. Selain daripada saya menjelaskan perkara itu secara substantif, tapi juga perlu dilihat perkara itu sebagai satu juga saya rasa peluang untuk pihak tertentu mengambil kesempatan untuk agenda sempit mereka. Okey. Alright, terima kasih Doktor. Dan terima kasih juga kepada semua penonton dan juga pemanggil yang telah pun memberi pendapat dan juga bertanyakan soalan kepada Dr. Mujahid. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Mujahid kerana sudi berkongsi pendapat tentang undang-undang hudud dan impaknya kepada orang muda dan juga kepada masyarakat di seluruh negara. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam Cerita Orang Muda episod yang seterusnya minggu hadapan di waktu yang sama dan juga di hari yang sama. Jadi kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.